Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Ahmad Yani bin Saleh daripada SMK Seri Gunung akan memperkatakan semester 3 bahagian C untuk mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif iaitu multimedia dalam sastra, khasnya pembinaan papan cerita ataupun storyboard. Untuk makluman dan pengetahuan para pelajar, tajuk ini merupakan tajuk yang kedua yang dikenali juga sebagai tajuk bahagian aplikasi multimedia dalam sastra. Jadi ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian oleh para pelajar dalam menguasai tajuk ini. Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita sama-sama meneliti dan memperincikan sukatan pelajaran yang telah disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia sebagai rujukan dan panduan kepada para pelajar dalam menangani tajuk ini. Berikut adalah merupakan sukatan pelajaran bagi tajuk papan cerita yang perlu dikuasai dan diteliti oleh para pelajar bagi menguasai tajuk ini. Ada beberapa tajuk yang perlu diberikan perhatian oleh para pelajar. Yang pertamanya ialah pembinaan papan cerita, di mana ada 3 subtajuk yang perlu dikuasai oleh para pelajar, iaitu konsep papan cerita, fungsi papan cerita serta format papan cerita yang perlu digunakan. Yang keduanya ialah aplikasi multimedia dalam sastra yang melibatkan penghasilan papan cerita, sama ada melibatkan bahan prosa iaitu novel Seragam Besar di Kuala Lumpur dan juga teks bermata dan juga teks Sulalatul Salatin. Manakala untuk puisi terdapat 2 kategori iaitu puisi moden ataupun sajak dan juga puisi tradisional. Seterusnya, marilah kita sama-sama berikan perhatian dan tumpuan kepada hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh para pelajar. Berikutnya ada 5 perkara yang perlu ditangani oleh pelajar dalam menguasai tajuk ini. Yang pertama, para pelajar perlu menguasai konsep dan fungsi berkaitan dengan papan cerita. Yang kedua, para pelajar diingatkan supaya memahami dan mengetahui dengan lebih detail tentang penggunaan item yang terdapat dalam proses pembinaan papan cerita. Seterusnya, yang ketiga, para pelajar perlu menguasai panduan ataupun prosedur penulisan papan cerita mengikut garis panduan yang telah ditetapkan berdasarkan kepada spesifikasi yang telah pun diberikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Seterusnya, di dalam papan cerita itu perlu ada arahan-arahan yang jelas bagi memudahkan pemindahan karya-karya sastra ke dalam bentuk multimedia, khasnya yang melibatkan prinsip-prinsip asas multimedia yang terdiri daripada teks, grafik, animasi ataupun audio visual. Seterusnya, para pelajar juga perlu berupaya menghasilkan papan cerita dengan menerapkan aspek-aspek multimedia di dalam papan cerita itu bagi memudahkan proses pemindahan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Diharapkan penerangan yang ringkas dan jelas itu dapat dikuasai oleh pelajar bagi menguasai tajuk berkaitan dengan papan cerita. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya cikgu juga ingin berkongsi tentang beberapa perkara penting yang perlu diingati dan difahami oleh para pelajar dalam menguasai tajuk papan cerita ini. Yang pertama, para pelajar perlu memahami pengertian dan konsep berkenaan dengan papan cerita, di mana kalau diteliti kepada konsep yang dikongsikan di skrin, ada beberapa konsep papan cerita yang cikgu ingin kongsikan dengan para pelajar.
Yang pertama, papan cerita adalah merupakan skrip yang menjadi panduan dan rujukan kepada mereka yang terlibat dalam pemindahan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Yang kedua, papan cerita merupakan satu kandungan yang mengandungi maklumat yang penting bagi memudahkan proses pemindahan papan cerita ke dalam bentuk multimedia. Di dalam papan cerita juga terdapat lakaran grafik yang perlu dilakukan oleh para pelajar untuk memudahkan pemindahan bahan-bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Dan akhir sekali, papan cerita ini merupakan satu bentuk perancangan yang bertulis yang membolehkan seseorang untuk memindahkan karya sastra ini ke dalam bentuk multimedia dengan lebih mudah dan lebih terperinci. Baiklah, ya. Ada beberapa format yang perlu difahami oleh para pelajar berkenaan dengan papan cerita. Mengikut apa yang telah dimaklumkan oleh pihak Majlis Peperiksaan, papan cerita yang digunakan dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif ini tidak terikat dengan mana-mana papan cerita. Sebab papan cerita ni tidak rigid, dia bebas, namun bagi tujuan peperiksaan, pihak MPN telah menyediakan satu kerangka yang khas untuk format papan cerita, iaitu papan cerita tu perlu mengandungi elemen-elemen multimedia yang terdiri daripada teks, grafik, animasi ataupun audio visual. Seterusnya, dalam papan cerita ini juga perlu ada lakaran yang akan memberi panduan kepada pemindahan bahan-bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Baiklah, ya, para pelajar yang dikasihi sekalian, cikgu ingin kongsikan format yang telah ditetapkan oleh pihak MPM dalam penyediaan papan cerita, di mana berdasarkan kepada paparan yang telah dipaparkan di skrin, ada beberapa maklumat yang perlu dikuasai oleh para pelajar dalam penyediaan papan cerita. Yang pertama ialah bahagian lakaran. Lakaran di sini merujuk kepada sebarang bahan grafik, lakaran ataupun lukisan ataupun sketch yang sesuai untuk pemindahan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Yang kedua ialah bahagian catatan ataupun deskripsi ataupun juga huraian, di mana bahagian ini akan berperanan menjadi penerang kepada lakaran yang dipaparkan pada bahagian lakaran bagi memudahkan pihak yang ingin memindahkan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia ni memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis ataupun penyedia papan cerita. Kemudian di sebelah kanan tu ialah bahagian elemen-elemen multimedia yang terdiri pada teks, grafik, animasi dan juga audio visual. Ini adalah merupakan format yang diguna pakai untuk tujuan peperiksaan. Jadi para pelajar perlu mengingati format ini sebab ia merupakan panduan pada para pelajar untuk menghasilkan papan cerita. Baiklah, cikgu juga ingin kongsikan kepada anak-anak pelajar berkenaan dengan format papan cerita yang sepatutnya yang perlu dikuasai oleh para pelajar dalam menangani tajuk berkaitan dengan papan cerita ini. Okey, di paparan skrin itu cikgu paparkan bentuk papan cerita yang sepatutnya para pelajar dapat hasilkan, terutamanya dalam memindahkan bahan-bahan sastra ke dalam bentuk multimedia.
Di sini cikgu ingin kongsikan pada paparan skrin ini maklumat yang perlu ada seperti mana yang telah cikgu maklumkan tadi. Yang pertama, mesti ada paparan lakaran yang terdiri daripada sebarang bentuk grafik sama ada foto, lakaran, lukisan dan sebagainya. Kemudian mesti ada teks bagi menjelaskan apakah paparan lakaran yang diletakkan di bahagian tersebut. Di bawahnya mesti ada bahagian deskripsi ataupun huraian bagi tujuan memberikan penerangan tentang paparan yang dipaparkan di atas. Contohnya dalam paparan skrin tersebut, cikgu mengambil gambar foto berlatar belakangkan hutan belantara bagi disesuaikan dengan persembahan yang hendak dipersembahkan dalam bentuk multimedia. Kemudian di bahagian deskripsi juga perlu ada penerangan tentang penggunaan elemen-elemen multimedia yang diselaraskan dan disesuaikan bagi tujuan untuk pemindahan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Berikutnya di sebelah kanan tu ialah elemen-elemen multimedia yang perlu dikuasai oleh para pelajar, di mana elemen-elemen itu terdiri daripada teks, grafik, animasi dan juga audio visual. Okey, untuk teks mesti ada paparan teks yang telah dipilih oleh pelajar, yang mana teks itu sama ada kita boleh petik daripada sumber bahan sastra yang hendak dijadikan multimedia, ataupun kita juga boleh bina ayat sendiri untuk paparan teks tersebut. Kemudian diikuti dengan bagaimana teks itu perlu diketengahkan dalam persembahan multimedia, di mana ada beberapa perkara yang perlu para pelajar kuasai, iaitu para pelajar perlu menyatakan jenis form yang hendak digunakan, diikuti dengan saiz form, warna form yang hendak digunakan bagi tujuan menjelaskan bagaimana teks itu hendak dipaparkan dalam persembahan multimedia. Diikuti mengapa teks itu digunakan ataupun implikasi ataupun kesan penggunaan teks dalam persembahan multimedia. Di samping itu juga harus diingatkan, walaupun tajuk ini berkenaan dengan multimedia, tapi paksi utamanya ialah mata pelajaran Kesusastraan Melayu. Jadi, para pelajar juga perlu meletakkan istilah-istilah yang berkaitan dengan sastra. Di sinilah perbezaannya multimedia secara aslinya dengan multimedia dalam sastra, di mana para pelajar harus meletakkan istilah-istilah yang berkaitan dengan sastra supaya ia menepati tajuk multimedia dalam sastra, ya. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua, grafik. So para pelajar kena maklumkan apakah grafik yang dipaparkan dalam papan cerita tersebut. Ini contohnya hutan belantara. Kemudian untuk bagaimana para pelajar perlu menyatakan di mana gambar ini diperolehi. Contohnya melalui carian Google Image. Diikuti dengan kesan penggunaan gambar bagi memberi gambaran yang lebih jelas tentang latar belakang kejadian. So di situ para pelajar juga harus ingat, para pelajar perlu menyelitkan istilah-istilah sastra. Kalau para pelajar mengingat kembali apa yang telah dikongsikan oleh cikgu tadi, cikgu ada menggunakan istilah latar. So latar merupakan istilah sastra yang perlu diketengahkan dalam penyediaan papan cerita. Berikutnya ialah elemen yang ketiga, iaitu animasi.
Jadi untuk bahagian animasi ini, para pelajar kena nyatakan apakah jenis animasi yang hendak digunakan dalam persembahan multimedia tersebut. Contohnya mungkin boleh guna arrow, fly in, fly out. Itu bergantung kepada kesesuaian dengan persembahan yang hendak dipersembahkan dalam persembahan multimedia. Di samping itu, untuk bagaimana para pelajar perlu menjelaskan animasi ini digabungkan dengan elemen multimedia yang mana. Contohnya, kita boleh gabungkan animasi ini dengan elemen teks dan juga elemen grafik bagi meninggalkan impak ataupun meninggalkan kesan persembahan multimedia yang lebih menarik, ceria dan juga berinformasi. Seterusnya, elemen yang keempat iaitu elemen audio visual, di mana para pelajar perlu menyatakan apakah bentuk audio visual yang hendak digunakan dalam persembahan multimedia ini. Contohnya muzik instrumental apa, dondang sayang ke ataupun sebarang lagu, dan diingatkan, cikgu ingin ingatkan dan tegaskan di sini para pelajar perlu mengingat tajuk instrumental ataupun tajuk lagu yang dipilih untuk persembahan multimedia bagi meyakinkan pembina multimedia ini untuk memudahkan mereka mengubah suai dan menyesuaikan dengan persembahan. Okey, kemudian bagaimana di mana para pelajar perlu menyatakan dari sumber mana audio itu diperolehi. Mungkin melalui carian di Google, menggunakan perisian-perisian tertentu seperti perisian Audacity dan sebagainya. Itu bergantung kepada bahan yang diperolehi daripada sumber-sumber dalam jaringan internet. Kemudian para pelajar juga perlu menyatakan kesan penggunaan audio dalam persembahan untuk memberikan kemudahan kepada pembina multimedia memahami apa yang hendak disampaikan. Okey, baiklah. Diharapkan penerangan dan penjelasan yang cikgu paparkan berkenaan dengan contoh papan cerita itu telah dapat difahami dan dihayati serta dihadam baik-baik oleh para pelajar bagi memudahkan para pelajar untuk menghasilkan papan cerita nanti. Berikutnya, cikgu akan kongsikan pula fungsi papan cerita. Ada beberapa fungsi papan cerita yang perlu para pelajar fahami untuk memudahkan para pelajar menangani tajuk ini, di mana antara fungsi papan cerita dalam persembahan multimedia adalah yang pertamanya ialah persediaan bahan, di mana dengan adanya papan cerita akan memudahkan pihak yang ingin memindahkan bahan-bahan sastra ke dalam bentuk multimedia ni menyediakan bahan-bahan ataupun perkara-perkara yang perlu untuk memindahkan karya sastra itu ke dalam bentuk multimedia. Okey, fungsi yang kedua ialah memudahkan untuk kita menyenaraikan instrumen multimedia yang diperlukan dalam proses memindahkan bahan-bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Instrumen multimedia itu terdiri daripada prinsip asas multimedia, iaitu teks, grafik, animasi dan juga audio visual. Jadi ini akan membantu pihak yang ingin memindahkan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia ni menyediakan instrumen-instrumen itu dengan tepat dan betul dan bersesuaian dengan karya sastra yang ingin dipaparkan dalam persembahan multimedia. Yang ketiga, fungsi papan cedia adalah untuk penyediaan keperluan terutamanya yang berkaitan dengan perisian ataupun software yang ingin digunakan oleh
pembina multimedia ataupun mereka yang dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan projek multimedia. Jadi ada banyak software ataupun perisian yang boleh digunakan untuk memindahkan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Di sini bergantung kepada papan cerita. Dengan adanya papan cerita akan memudahkan pihak-pihak yang ingin memindahkan karya sastra itu ke dalam bentuk multimedia memilih perisian-perisian yang sesuai dan mesra penggunaannya dari segi penghasilan projek multimedia. Papan cerita juga berfungsi untuk memudahkan pihak yang diberi tanggungjawab untuk membina projek multimedia ini mengenal pasti masalah yang akan timbul dalam pemindahan tersebut. Dengan adanya papan cerita akan memudahkan masalah-masalah teknikal yang mungkin berlaku dapat diatasi dengan lebih tepat dan lebih mudah. Sebarang kemungkinan akan dapat diselesaikan sebelum projek ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Seterusnya, papan cerita juga berfungsi untuk memberikan satu anggaran perbelanjaan ataupun kos pembinaan projek multimedia. Dengan adanya papan cerita akan memudahkan pihak yang diberi tanggungjawab untuk pemindahan projek multimedia ini membuat anggaran kos. Mungkin perisian-perisian yang hendak digunakan itu akan melibatkan kos, jadi di sini akan memudahkan pihak tersebut menyenaraikan kos perbelanjaan bagi penghasilan projek multimedia. Fungsi multimedia yang keenam ialah sebagai alat dokumentasi ataupun rujukan dan panduan bagi membantu ataupun memudahkan pihak yang diberi tanggungjawab itu membuat rujukan ataupun boleh menjadi sebagai satu senarai semak untuk buat penambahbaikan dalam proses pemindahan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Okey, berikutnya cikgu juga ingin kongsikan dalam perkongsian ilmu melalui program e-kelas ini ialah ciri-ciri papan cerita yang perlu dikuasai oleh para pelajar. Yang pertama, para pelajar perlu memahami papan cerita perlulah mempunyai flow ataupun aliran yang terancang dan jelas supaya memudahkan pihak yang diberi tanggungjawab menjalankan tanggungjawab dengan mengikut aturan ataupun susunan mengikut apa yang diperlukan. Berikutnya, ciri yang kedua, mesti mengikut urutan yang betul, terutamanya melalui prinsip-prinsip asas multimedia di mana susunannya mesti akan memberi panduan yang mudah kepada penyedia projek multimedia. Urutan yang betul ini memainkan peranan yang besar dalam membantu penyediaan projek multimedia yang tepat dan sesuai dengan bahan sastra yang ingin diketengahkan. Berikutnya, dalam papan cerita itu perlu ada arahan huraian yang jelas seperti mana yang telah cikgu kongsikan tadi bagi memudahkan huraian dan arahan yang jelas. Gunakan konsep yang mudah iaitu apa, bagaimana, mengapa dan perlu ada kaitan dengan istilah-istilah sastra ataupun istilah yang digunakan sisipan sastra. Berikutnya, ciri yang keempat yang perlu ada pada papan cerita ialah mengandungi maklumat yang diperlukan. Contohnya dari segi sumber di mana grafik ataupun audio itu boleh diperolehi bagi memudahkan individu yang dipertanggungjawabkan dalam penyediaan projek multimedia ini mendapatkan bahan ataupun sumber tersebut berdasarkan kepada
tempat di mana ianya boleh diperolehi bagi disesuaikan dengan bahan sastra yang hendak dipindahkan ke dalam bentuk multimedia. Okey, yang keempat, sudah tentulah bila para pelajar ingin menghasilkan papan cerita, dia mesti ada format yang khas, yang khusus. Jadi para pelajar perlu ikut format yang telah dipilih berdasarkan kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Peperiksaan Malaysia. Para pelajar perlu mengikut format sebagaimana yang telah dikongsikan oleh cikgu tadi, yang mana dalam tu sudah disenaraikan perkara-perkara ataupun elemen-elemen yang perlu ada dalam papan cerita tersebut. Dan yang terakhir sekali, seperti mana yang telah cikgu war-warkan sebelum ini, walaupun tajuk ini berkenaan dengan multimedia, tapi cikgu ingin ingatkan dan tegaskan di sini, multimedia yang kita pelajari ini adalah bertunjangkan ataupun berpaksikan kepada subjek kesusasteraan Melayu. Jadi di dalam papan cerita itu perlu mengandungi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sastra. Apa yang dimaksudkan oleh cikgu berkenaan dengan maklumat-maklumat sastra ini ialah mesti ada penggunaan istilah-istilah yang digunakan dalam sastra. Terutamanya kalau para pelajar masih ingat dalam semester 1 pelajar mempelajari penghayatan teks, mengkaji teks, di mana guru-guru, para pelajar telah memberi pendedahan tentang istilah-istilah sastra seperti watak, latar, tema, persoalan, mesej dan sebagainya. Istilah-istilah ini perlu ditulis ataupun perlu dicatatkan dalam penyediaan papan cerita bagi meletakkan ataupun memartabatkan sastra tu dan bagi disesuaikan dengan multimedia. Jadi walaupun kita belajar berkenaan dengan multimedia, tetapi kita tidak mahu mengenepikan ilmu sastra itu sendiri. Jadi diharapkan para pelajar perlu berikan perhatian dalam penyediaan papan cerita. Maklumat berkenaan dengan sastra, khasnya berkaitan dengan istilah-istilah sastra, perlu ada dalam papan cerita tersebut. Baiklah para pelajar, diharapkan keenam-enam ciri papan cerita telah dapat dikuasai dan difahami oleh pelajar. Baiklah, seterusnya cikgu juga ingin kongsikan dengan anda contoh soalan berkenaan dengan papan cerita. Di sini cikgu ada kongsikan dua soalan berkenaan dengan papan cerita. Satu soalan berkenaan dengan soalan pecahan, yang mana soalan ini lebih kepada soalan berbentuk teori dalam penghasilan papan cerita. Contoh soalan yang pertama tu, biasanya soalan berkaitan dengan papan cerita ini untuk makluman dan pengetahuan para pelajar akan ditanya pada soalan nombor 6. Pada soalan nombor 6, iaitu contohnya soalan 6 yang cikgu ingin kongsikan dengan para pelajar di sini ialah jelaskan 3 fungsi papan cerita untuk menghasilkan persembahan multimedia yang menggunakan karya sastra. Jadi sebelum para pelajar menjawab soalan ini, cikgu juga ingin kongsikan beberapa tip yang perlu para pelajar ikuti supaya hala tuju jawapan yang para pelajar hendak tulis nanti akan menepati standard dan kriteria yang diperlukan dari segi penilaiannya. Baiklah para pelajar, tip yang pertama, para pelajar kena berikan tumpuan kepada bentuk soalan. So, soalan ini adalah soalan pecahan ataupun soalan ceraian, di mana para pelajar terus boleh jawab mengemukakan isi jawapan tanpa mengemukakan pengenalan, sebab soalan ini adalah soalan pecahan. Okey, tip yang kedua, para pelajar kena berikan perhatian dan tumpuan kepada penggunaan kata tugas dalam soalan. So, kata tugas dalam soalan itu adalah
menggunakan kata tugas jelaskan, di mana dari segi penulisan jawapannya para pelajar perlu mengemukakan fakta, huraian dan juga contoh. Jadi ini akan membantu para pelajar mudah dari segi mengemukakan jawapan mengikut kriteria yang diperlukan. Okey, tip yang ketiga, para pelajar perlu berikan perhatian kepada isu ataupun topik yang menjadi fokus dalam soalan itu. So, kalau kita lihat pada soalan tersebut, fokusnya ialah pada fungsi papan cerita. Jadi, soalan ini perlu dijawab berdasarkan kepada fungsi papan cerita. Berdasarkan kepada maklumat yang telah cikgu kongsikan tadi, para pelajar mungkin boleh merangka jawapan fungsi papan cerita yang sepatutnya dijawab. Okey. Kemudian kalau kita tengok kepada soalan pecahan B ataupun ceraian B, okey, berikan perhatian kepada yang pertama, seperti mana yang telah cikgu kongsikan tadi, ialah dari segi penggunaan kata tugas soalan, di mana kata tugas soalannya ialah bincangkan. Jadi kehendak dalam soalan bincangkan ini seperti mana yang telah pelajar semester 3 kuasai dalam semester 1, semester 2, di mana para pelajar terutamanya dalam bahagian huraian perlu mengemukakan dua perkara, iaitu huraian berbentuk pro dan juga huraian berbentuk kontra, dan mesti diakhiri dengan satu kesimpulan kecil untuk merumuskan fakta jawapan yang perlu ditulis oleh calon. Baiklah para pelajar, cuba kita perhatikan pada contoh soalan yang kedua, soalan yang berkaitan dengan soalan papan cerita. Soalan ini adalah soalan tunggal ataupun soalan esei panjang yang memperuntukkan markah 25. Soalannya pun sama dengan soalan yang ceraian A tadi, tetapi soalan ini soalan tunggal. Jadi ada beberapa tip yang perlu para pelajar kuasai dalam menangani soalan ini. Terutamanya soalan ini perlu dijawab menggunakan format yang telah ditetapkan oleh pihak MPM, di mana ada 3 pecahan jawapan yang perlu para pelajar tulis. Yang pertama, para pelajar perlu mengemukakan pengenalan untuk papan cerita, diikuti dengan isi yang perlu dikemukakan oleh calon ialah 5, kemudian diikuti dengan penutup. Jadi diharapkan dengan pengkongsian tip-tip bagaimana nak menangani soalan peperiksaan berkenaan dengan papan cerita ini dapat difahami dan dihayati oleh para pelajar dan akan membantu para pelajar menjawab soalan ini dengan lebih baik. InsyaAllah cikgu doakan semoga para pelajar dapat memahami dan menghayati apa yang telah dikongsikan oleh cikgu tadi. Baiklah para pelajar, seterusnya cikgu juga ingin kongsikan sukatan pelajaran berkaitan dengan subtajuk yang kedua di bawah tajuk papan cerita, iaitu tajuk berkenaan dengan aplikasi multimedia dan sastra, yang mana para pelajar perlu menyenaraikan langkah-langkah dalam proses penghasilan projek multimedia. Seterusnya, para pelajar juga perlu menggunakan elemen-elemen multimedia yang telah dipelajari dalam bentuk projek multimedia khasnya dalam penghasilan papan cerita. Ya. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian, cikgu ingin kongsikan langkah-langkah dalam penghasilan projek multimedia ataupun biasanya juga digunakan istilah panduan penulisan papan cerita ataupun tata cara bagaimana penghasilan projek multimedia itu dihasilkan. Marilah kita sama-sama berikan perhatian dan tumpuan kepada prosedur pembinaan papan cerita yang seharusnya dapat diikuti oleh para pelajar. Yang pertamanya ialah dari segi perancangan. Sebelum kita menghasilkan papan cerita, kita kena ada satu perancangan. Di dalam perancangan itu, kita mesti tetapkan apakah tujuan ataupun objektif pemindahan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Jadi, biasanya kalau kita teliti
biasanya pemindahan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia ini adalah bertujuan untuk memasyarakatkan karya sastra itu sendiri dalam kelompok masyarakat supaya masyarakat memahami, menghayati dan menyedari adanya karya-karya sastra yang bermutu, yang sesuai untuk dibaca, dihayati dan sebagainya. Okey, prosedur yang kedua yang perlu diikuti oleh para pelajar dalam penghasilan papan cerita adalah memilih genre sastra yang sesuai. So ada banyak kategori genre sastra, sama ada dalam bentuk prosa moden, prosa tradisional, puisi moden ataupun puisi tradisional. Jadi kita kena pilih yang mana sesuai untuk dimultimediakan sebab bukan semua karya sastra yang ada boleh diketengahkan dalam dalam bentuk multimedia kerana dibimbangi nilai-nilai estetika yang ada pada bahan sastra itu tidak dapat diterjemahkan secara 100% sebagaimana karya sastra itu dihasilkan. Baiklah, seterusnya langkah yang ketiga dalam penghasilan ataupun dalam pembinaan papan cerita, kita juga kena berikan perhatian kepada bentuk-bentuk perisian ataupun software yang boleh membantu proses pemindahan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia seboleh mungkin, setepat mungkin sebagaimana karya sastra itu dalam bentuk yang aslinya. Jadi ada banyak perisian dan software yang boleh digunakan seperti mana yang selalu cikgu gunakan dalam penghasilan projek multimedia di sekolah cikgu ialah cikgu suka gunakan perisian seperti Filmora, ya, sebab Filmora ni merupakan satu perisian yang mesra pengguna dan boleh membantu kita memindahkan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia dengan lebih baik. Seterusnya, langkah yang keempat adalah kita perlu mengenal pasti kumpulan sasar multimedia yang kita nak buat itu untuk kumpulan sasar yang mana. Sebab kumpulan sasar ni akan membantu kita menghasilkan multimedia yang menyeronokkan, yang ceria, yang dapat menarik perhatian audien lah. Okey, kalau sasaran kita untuk kelompok remaja, kita kena tahu macam mana kita nak menarik perhatian mereka menggunakan elemen-elemen multimedia yang telah pun ada. Berikutnya, langkah yang berikutnya adalah kita juga kena menetapkan audio-visual yang sesuai dalam projek multimedia tersebut. Okay? Ini bolehlah kita tengok dekat mana-mana perisian yang ada dalam komputer. Mungkin kita boleh rujuk kepada YouTube di mana ada banyak paparan-paparan audiovisual yang boleh disesuaikan dengan bahan-bahan sastra yang hendak diketengahkan dalam bentuk projek multimedia. Begitu juga dengan pemilihan grafik. Jadi para pelajar juga perlu sedar tidak semua grafik yang sesuai untuk diketengahkan dalam proses pemindahan bahan sastra ke dalam bentuk multimedia. Elakkan seboleh mungkin pemilihan grafik yang berbentuk sensitif, yang menyentuh isu-isu mungkin agama, budaya, adat resam dan sebagainya. Ini tidak sewajarnya diketengahkan kerana ia boleh mengganggu dan boleh menyentuh sensitiviti masyarakat, dan ini adalah perkara yang sepatutnya dielakkan. Okey, berikutnya ialah langkah yang ketujuh, ialah teks yang sesuai. Sebagaimana yang telah dikongsikan oleh cikgu tadi, teks ini boleh diambil langsung daripada petikan bahan sastra yang digunakan untuk dijadikan projek multimedia itu, ataupun para pelajar juga boleh membina teks sendiri, menghasilkan ayat sendiri bagi disesuaikan dengan peristiwa ataupun bahan sastra yang hendak dipindahkan. Okey, langkah yang ke-8 adalah teknik persembahan yang hendak digunakan. Sama ada
secara langsung ataupun mungkin nak menggunakan pencerita ataupun nak menggunakan teknik imbas kembali dan sebagainya. Itu bergantung kepada kreativiti pembina papan cerita untuk menarik perhatian audiens dalam memberikan tumpuan dan dalam memberikan perhatian kepada projek multimedia yang hendak dihasilkan. Okey, di samping itu juga mereka yang ditugaskan untuk menghasilkan papan cerita juga perlu mengenal pasti animasi yang bersesuaian, sebab bukan semua animasi yang ada dalam perisian yang telah sedia ada dalam komputer sesuai untuk digunakan. Mungkin ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Jadi pembina papan cerita perlu menyesuaikan animasi yang hendak dipilih. Okey, seterusnya mengadakan perbincangan. Mungkin kita boleh rujuk kepada pihak-pihak tertentu yang lebih arif dan mungkin lebih berpengetahuan dalam penghasilan projek multimedia. Jadi proses perbincangan ini akan membantu menghasilkan projek multimedia yang mungkin lebih menarik, lebih berkualiti, maksud cikgu di situ ya. Seterusnya memindahkan bahan sastra itu ke dalam papan cerita dan dihuraikan dengan terperinci menggunakan kaedah apa, bagaimana, mengapa, dan jangan lupa mesti ada istilah sastra yang dimasukkan ke dalam papan cerita, sebab kita kena ingat walaupun kita belajar multimedia tetapi paksinya adalah subjek kesusastraan Melayu komunikatif. Dan yang terakhir sekali adalah kita perlu ada penilaian semula untuk mengenal pasti kekurangan kelemahan yang boleh kita atasi sebelum papan cerita ini diserahkan kepada individu yang dipertanggungjawabkan dalam proses pembinaan papan cerita. Baiklah. Okey, langkah-langkah yang telah cikgu kongsikan itu diharapkan dapat difahami dan dihayati serta dapat digunakan sebagai maklumat tambahan untuk para pelajar menangani tajuk berkenaan dengan prosedur pembinaan papan cerita. Baiklah, kita teruskan kepada perkongsian bentuk soalan untuk aplikasi papan cerita dalam multimedia ini. Okey, dalam skrin cikgu kongsikan contoh soalan yang cikgu ambil daripada koleksi soalan yang ada dalam koleksi peribadi cikgu. Soalan ini berdasarkan kepada petikan yang diambil daripada Hikayat Hantuah bab 19 dalam teks permata yang telah para pelajar kuasai semasa di semester 1. Jadi soalannya adalah soalan tunggal, okey, berdasarkan minta maaf bukan saja berdasarkan kepada prosa tersebut, huraikan panduan penulisan papan cerita. Okey, tipnya para pelajar kena memahami yang pertama ialah dari segi penggunaan kata tugas soalan ini, iaitu huraikan. So kalau untuk menjawab soalan menggunakan kata tugas huraikan, pelajar perlu mengemukakan fakta, huraian diikuti dengan contoh. Kemudian isu yang perlu ditangani oleh pelajar dalam soalan ini ialah panduan penulisan papan cerita ataupun yang cikgu kongsikan tadi, langkah-langkah ataupun prosedur pembinaan papan cerita. Yang cikgu kongsikan ada 12 langkah, tetapi dalam mengemukakan jawapan, calon hanya perlu pilih 5 sahaja daripada 12 langkah yang telah cikgu sarankan. So, pemilihan langkah-langkah itu bergantung kepada pelajar. Bagaimana pelajar mengingatnya dan bagaimana pelajar dapat menjelaskannya. Kemudian tip yang ketiga yang ingin cikgu kongsikan di sini ialah diingatkan
dan perlu diberikan perhatian. Contoh yang perlu para pelajar kemukakan dalam jawapan pelajar adalah berdasarkan kepada petikan yang telah disediakan. Para pelajar tidak boleh sama sekali mengambil contoh selain daripada petikan yang telah disediakan. Baiklah para pelajar, mari kita tengok pula soalan yang kedua dan yang ketiga yang ingin cikgu kongsikan dengan para pelajar untuk membantu para pelajar menguasai tajuk ini. Okey, biasanya soalan ini akan ditanya pada soalan yang keenam, ya. Biasanya soalan nombor 5 tu adalah soalan berkenaan dengan teori yang biasanya melibatkan konsep multimedia dalam sastra ataupun prinsip-prinsip asas multimedia. Dan soalan nombor 6 ni biasanya soalan yang berbentuk aplikasi yang merangkumi soalan berdasarkan kepada pembinaan papan cerita, prosedur pembinaan papan cerita, ciri-ciri papan cerita, fungsi papan cerita dan sebagainya. Okey, soalan yang kedua yang cikgu kongsikan tu, yang para pelajar boleh lihat dekat skrin tu, ialah jelaskan panduan untuk menghasilkan papan cerita bagi sebuah persembahan multimedia interaktif berdasarkan genre sastra terpilih. So di sini soalannya lebih terbuka, jadi calon ataupun pelajar boleh memilih mana-mana genre yang telah para pelajar kuasai sepanjang di semester 1 dan juga semester 2, sama ada novel Sedekah Besar dari Kuala Lumpur, teks bermata ataupun teks Sulalatus Salatin. Jadi soalan ini lebih terbuka dari segi penggunaan contoh. Cuma cikgu ingin kongsikan di sini, kalau boleh contoh yang dikemukakan itu biarlah variasi, biarlah ada kepelbagaiannya, jangan tumpukan kepada hanya satu-satu bentuk genre saja. Okey, soalan yang kedua, jelas soalan ini agak lebih berat sedikit pada pandangan cikgu kerana dia mengemukakan teks tanpa menggunakan petikan. Jadi para pelajar kena ingat apakah peristiwa yang berlaku dalam episod Singapura dilanggar todak tu dalam teks Sulalatus Salatin. Okey, tanpa pengetahuan tentang episod tersebut, ini akan menyebabkan jawapan calon sukar untuk dinilai, terutamanya dari segi contoh. Jadi apa yang boleh cikgu nasihatkan di sini, perlulah berikan perhatian kepada peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam ketiga-tiga teks yang telah dipelajari oleh para pelajar sepanjang semester 1, 2 dan juga semester 3. Baiklah, ya. Itulah dia contoh, tapi sebelum cikgu akhiri perkongsian ilmu berkenaan dengan papan cerita ini, cikgu juga ingin kongsikan satu lagi soalan yang berdasarkan kepada Seloka Pandai Pak Pandey yang dipetik daripada teks permata yang telah para pelajar kuasai sepanjang semester 1, di mana soalan ini adalah soalan pembinaan papan cerita. Jadi soalan ini, bagi menangani soalan ini, tip yang perlu dikuasai oleh para pelajar ialah yang pertama, perhatikan penggunaan kata tugas dalam soalan itu, iaitu hasilkan papan cerita. Maknanya di sini para pelajar perlu menyediakan papan cerita berdasarkan kepada format yang telah ditetapkan oleh pihak MPM. Okey, di mana para pelajar perlu menyediakan 5 bingkai ataupun istilah dalam multimedia yang digunakan ialah frame berdasarkan kepada Seloka Pandai Pak Pandey. Jadi para pelajar perlu membaca Seloka Pandai Pak Pandey ni dan memahami
alur cerita yang terdapat dalam Seloka Pandai Pak Pandey sebelum para pelajar memindahkan Seloka Pandai Pak Pandey ini ke dalam bentuk papan cerita. Seterusnya, para pelajar kena ingat baik-baik tentang di dalam penghasilan bingkai papan cerita ini perlu ada prinsip-prinsip asas multimedia yang terdiri daripada teks, grafik, animasi dan juga audio visual, di mana dalam penerangan ataupun penghuraian berkenaan dengan prinsip multimedia tersebut, sama ada teks, grafik, animasi maupun audio visual, para pelajar seharusnya tahu bagaimana nak menghuraikan, iaitu menggunakan kaedah apa, bagaimana, mengapa. Di samping itu, jangan lupa para pelajar juga perlu meletakkan atau menyisipkan istilah-istilah sastra dalam huraian tersebut. Barulah para pelajar akan diberikan pemarkahan yang sepatutnya untuk setiap elemen multimedia yang diketengahkan dalam papan cerita tersebut. Baiklah, ya, para pelajar yang dikasihi sekalian, diharapkan perkongsian ilmu yang telah dikongsikan oleh cikgu sebentar tadi berkenaan dengan pembinaan papan cerita, diikuti aplikasi papan cerita dalam multimedia dapat dikuasai dan difahami serta dapat dihadam baik-baik. Semoga ia akan memberi bantuan walaupun tidak banyak, sedikit, bagi memudahkan para pelajar menangani soalan berkenaan dengan multimedia, khususnya soalan yang melibatkan soalan aplikasi, khasnya berkenaan dengan pembinaan papan cerita. Jadi semoga perkongsian ilmu yang telah cikgu kongsi ini akan membantu pelajar menjawab soalan multimedia dengan lebih baik, dan cikgu doakan semoga para pelajar dapat menjawab soalan semester 3, khasnya soalan berkenaan dengan multimedia ini dengan lebih baik dan cemerlang. So, akhir kata, cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Angin berpupuk di Tanjung Papan, berhembus lembut silang menyilang, ilmu dikongsi buat tatapan, moga berfaedah menjana cemerlang. Akhir kata, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.